Antara paparan menarik hari ini. Sarawak hilang negarawan dihormati. Mokzani Mahathir pula dapat 30 hari tambahan isytihar harta. Puat dedah Tun Mahathir pernah gadai negara pada orang lain. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian bekas Yang di-Pertuan Negeri Abdul Taib Mahmud sebagai satu kehilangan besar yang jasanya akan dikenang selamanya. Melahirkan rasa duka cita dengan berita pemergian bekas Ketua Menteri Sarawak itu kira-kira 4:40 pagi tadi. Anwar mewakili Kerajaan Pusat mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan rakyat negeri berkenaan. Katanya sesungguhnya kita, terutama rakyat Sarawak, kehilangan seorang negarawan yang dihormati. Jasa dan bakti Taib kepada negara dan negeri Sarawak akan sentiasa dikenang buat selamanya. Taib menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Jenazahnya akan ditempatkan di kediamannya di Demak Jaya sebelum dibawa ke Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk penghormatan terakhir mulai 8 pagi dan dikemukakan di Tanah Perkuburan Demak Jaya dekat kediamannya selepas solat Zuhur. Taib merupakan Ketua Eksekutif Kerajaan Negeri paling lama berkhidmat, memimpin Sarawak selama 33 tahun dari 1981 sehingga 2014. Selain Ahli Parlimen kedua paling lama berkhidmat mewakili Kota Semarahan selama 38 tahun dari 1970 hingga 2008. Beliau berkhidmat sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dari 2014 hingga Januari lalu. Seorang lagi anak Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Mokzani Mahathir, telah mendapat kebenaran untuk melanjutkan tempoh pengisytiharan harta kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM memberikan lanjutan 30 hari sama seperti Tan Sri Mirza Mahathir. Perkara itu disahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Katanya Tan Sri Mokzani telah memohon untuk melanjutkan tempoh pengisytiharan harta. SPRM akan benarkan tambahan 30 hari lagi. Dilaporkan Milizan dikehendaki mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangannya sama ada dalam atau luar negara dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis dikeluarkan iaitu 18 Januari. Mokzani pula disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Menurut Mizan dan Mokzani, mereka diminta untuk mengisytiharkan aset dari 1981, iaitu ketika Mahathir mula menjadi Perdana Menteri. Namun mereka meminta masa lebih kerana mahu mengumpulkan maklumat selama 43 tahun. Itu sukar dan satu usaha yang mustahil. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zakashi percaya Tun Dr. Mahathir Mohamad sedang mencari alasan untuk menolak Suruhanjaya Siasatan Diraja Pulau Batu Putih kerana sedar dosa kehilangan wilayah amat besar dan tidak boleh dimaafkan. Pemimpin UMNO itu berkata bantahan Peguam Mahathir terhadap pelantikan Mat Raus Sharif sebagai pengerusi RCI umpama takut kepada bayang-bayang sendiri. Katanya sebab itu bantahan Tun Mahathir tidak perlu dilayan. Rakyat mahu tahu kenapa Tun M batal rayuan semakkan keputusan Pulau Batu Putih. Ia amat misteri. Kenapa tidak dibawa ke Kabinet? Kenapa buat keputusan dibuat tergesa-gesa? Peguam negara ketika itu pula dipaksa cuti. Tun M cari alasan untuk mengelak RCI. Dia tahu dosa kehilangan wilayah amat berat dan tidak boleh dimaafkan ke anak cucu. Mahathir mungkin memulaukan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan jika ia terus diterajui oleh bekas Ketua Hakim Negara Mat Raus Sharif. Peguam Mahathir Rafiq Rashid berkata, dia tidak pilihan lain kecuali menasihatkan Mahathir tidak menyertai RCI tersebut atas alasan Mat Raus mempunyai konflik kepentingan dalam kes itu. Katanya sesuatu RCI itu sewajarnya dilihat bersih dan tidak memihak agar orang awam tidak mempersoalkan kewibawaan dapatan RCI tersebut. Namun pelantikan Tun Mat Raus Sharif sebagai pengerusi RCI Batu Putih ini mewujudkan satu bahaya bias yang sebenarnya akan mencemarkan keseluruhan prosedur RCI tersebut serta akan menjejaskan kewibawaan dapatannya. Dalam pada itu, Muhammad Puan berkata Mahathir tidak layak bercakap soal konflik kepentingan. Mendakwa bekas Perdana Menteri itu orang yang banyak diselubungi konflik ketika di puncak kuasa. Katanya dia melantik Datuk Muhammad Syukri Abdul yang sudah bersara sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kemudian lantik Latifah Koyak, orang politik ganti Syukri. Pelantikan Richard Melajun, Ketua Hakim Negara menggantikan Tun Raus juga kontroversi. Bahkan pelantikan Tan Sri Abdul Hamid Badur sebagai Ketua Polis Negara secara kontrak juga dipertikaikan. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.